KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama dengan saya Nurul Amin Abdul Rahman dan saya merupakan seorang pegawai dietetik. Bagi episod Diet dan Nutrisi pada hari ini, saya akan menceritakan tentang COVID-19 dan juga immunity. Bagaimana kita nak kaitkan COVID-19 itu sendiri dengan tahap imun dalam tubuh badan kita. Kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19 daripada tahun lepas, bulan Mac, sehingga kini kita masih berada dalam keadaan pandemik ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sarankan kepada semua rakyat Malaysia untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 ini. Antara saranan yang perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat, setiap individu untuk pastikan pemakaian face mask, pemakaian pelitup muka, double mask, kemudian pakai face shield untuk elakkan jangkitan COVID dan juga mengamalkan penjarakan fizikal, mengelakkan tempat-tempat yang crowded, program vaksinasi yang diberikan kepada semua rakyat Malaysia dewasa adalah bertujuan untuk meningkatkan imun sistem setiap individu di dalam masyarakat. Itu antara langkah-langkah yang disarankan, yang diarahkan oleh kerajaan dan kita perlu patuhi supaya dapat mengelakkan jangkitan. Tetapi andai kata kita dah dijangkiti COVID-19, apabila virus masuk ke dalam tubuh badan kita, apakah yang akan berlaku? Dan penting untuk kita mempunyai benteng ataupun pertahanan yang kuat untuk mengelakkan COVID-19 ini menyerang tubuh badan kita, menyerang sistem pertahanan dalam badan kita. Jadi kita perlukan satu cara ataupun metod ataupun pemakanan yang sesuai untuk meningkatkan sistem immunity daripada aspek pemakanan itu sendiri. Sebab kita tahu kalau mereka yang mempunyai sistem immunity yang lemah akan mempunyai gejala yang lebih berat berbanding dengan mereka yang mempunyai sistem immunity yang kuat. Kita ada gejala berperingkat mengikut stage-stage tertentu 1 hingga 5 yang mana kita akan nampak mereka yang mempunyai immune sistem immunity yang lemah mungkin akan lebih teruk gejalanya dan kebiasaannya kita akan nampak mereka yang warga emas mempunyai umur yang agak meningkat 50-60 tahun mempunyai gejala yang lebih teruk dan juga mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, seperti darah tinggi, penyakit buah pinggang akan mendapat jangkitan yang lebih teruk keadaannya. Nanti seterusnya kita akan tengok apa yang boleh kita lakukan untuk tingkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kembali. Seterusnya kita akan lihat pula faktor-faktor yang melemahkan sistem immunity tubuh badan kita. Antara faktor-faktor yang mungkin melemahkan sistem immunity dalam badan kita antaranya adalah faktor umur, yang mana kita tahu umur yang makin meningkat mempunyai sistem imun yang mungkin lebih rendah.
Seterusnya faktor-faktor persekitaran, pencemaran udara, pencemaran UV, toksin daripada luar mungkin juga dapat melemahkan sistem imuniti. Selain daripada itu, kita perlu tengok kepada faktor-faktor pemakanan yang mana kita memahami bahawa beberapa aspek pemakanan dapat mempengaruhi sistem imuniti, antaranya pengambilan mikronutrien yang tidak mencukupi, kurangnya pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran, pengambilan lemak yang berlebihan. Kesemuanya adalah antara faktor-faktor pemakanan yang menyumbang kepada lemahnya sistem imuniti. Dan ternyata kes COVID di kalangan mereka yang berlebihan berat badan, gejalanya adalah lebih teruk berbanding mereka yang mempunyai berat badan yang normal. Keadaan stres ataupun keadaan kesihatan mental yang tidak baik juga mempengaruhi imun sistem dan juga tidak cukup rehat. Kurangnya rehat juga merupakan salah satu faktor menyebabkan kita mempunyai sistem imuniti yang lemah. Seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor yang akan saya tekankan tentang faktor pemakanan utama. Yang pertama, kita lihat tentang sistem pencernaan ataupun kesihatan usus kita sendiri. Ramai yang mungkin tak perasan sebenarnya sistem imun kita 80% adalah berpunca daripada sistem pencernaan kita. Sebab ramai yang tidak menjaga sistem pencernaan dengan baik dan hanya akan suarakan masalah-masalah bila ada masalah sembelit ataupun cirit-cirit ataupun diarrhea. Sedangkan sebenarnya kita perlu menjaga sistem pencernaan kita kerana makrobiota terdapat dalam kita punya usus. Makrobiota merupakan makroorganisma yang duduk di dalam sistem pencernaan badan kita dan banyaknya berada di dalam bahagian usus. Okey, jadi kalau kata makrobiota ni makroorganisma, maksudnya dia juga terdiri daripada banyak bakteria. Okey, dan bila kita sebut bakteria, secara tradisionalnya ada bakteria yang baik, ada bakteria yang jahat. Jadi kita dah tentu kita nak ada keseimbangan di antara bakteria baik dan juga bakteria jahat tersebut. So kalau boleh kita nak bakteria baik ini membantu tubuh badan kita. Okey, jadi bagaimana kita nak jaga sistem pencernaan kita dengan lebih baik? Kita perlu pastikan kita mengambil pengambilan serat yang mencukupi. Kita perlu di antara 20 hingga 30 gram serat pada setiap hari. Dan untuk mencapai 20 hingga 30 gram serat pada setiap hari, kita perlu makan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran pada setiap hari dan fokuskan pada setiap kali waktu makan ada buah-buahan dan sayur-sayuran dan kita insya-Allah boleh mencapai jumlah serat yang mencukupi. Jadi serat ni sebenarnya boleh bantu mengenyangkan kita, boleh mengawal gula dalam darah kita. Paras glukosa dalam darah itu boleh dikawal oleh serat dan juga serat juga boleh membantu untuk mengawal kolesterol dalam tubuh badan kita. Jadi pentingnya serat, banyak manfaat serat. So kita kena ambil serat dan dia boleh membantu sistem pencernaan. Kalau tadi saya dah sebut pasal makrobiota, kita tengok juga pentingnya prebiotik dan juga probiotik. Prebiotik merupakan sejenis serat tetapi bukan semua serat adalah prebiotik. Antara makanan yang tinggi prebiotik antaranya ada bawang putih dan juga asparagus. Dan juga ada juga makanan lain yang ditambah dengan prebiotik yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, jadi kita perlu lihat label sama ada makanan tersebut mempunyai prebiotik ataupun tidak. Okey, seterusnya tentang probiotik. Kalau kita kata prebiotik makanan kepada probiotik, jadi probiotik ini dapat menggalakkan bakteria baik di dalam usus. Antara makanan yang tinggi probiotik, fermented, makanan yang fermented, kita tahu kimchi, kita tahu soya, tempe, makanan yang ferment ataupun tairu yang disediakan sendiri, dan kita juga boleh ambil yogurt juga salah satu ataupun minuman berkalsium yang mana kita tahu semuanya adalah makanan yang tinggi dengan probiotik. Jadi penting untuk kita jaga kita punya kesihatan usus kita untuk dapatkan sistem imuniti yang lebih kuat. Seterusnya pengambilan mikronutrien tertentu yang mana boleh membantu untuk meningkatkan sistem imuniti, antaranya pengambilan protein yang mana kita tahu protein adalah building block kepada antibody juga, dan juga untuk sistem pemulihan recovery juga memerlukan protein. Jadi penting untuk kita pastikan kita mendapat protein yang mencukupi daripada sumber haiwan maupun sumber tumbuhan yang mana ia saling melengkapi. Jadi dia boleh membantu untuk menghalang jangkitan-jangkitan dan membentuk antibody yang kuat dalam tubuh badan kita. Kalau tadi pasal protein, seterusnya kita lihat tentang keperluan vitamin. Okey, vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin C semua sangat penting yang mana boleh dikaitkan dengan
peningkatan sistem imuniti apabila diambil dengan jumlah yang sepatutnya. Okey, jadi kita kena pastikan kita ada cukup pengambilan vitamin dengan minerals daripada makanan yang tinggi dengan vitamin dan minerals yang kita tahu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Boleh meningkatkan sistem imuniti. Dan seterusnya adalah asid lemak, essential fatty acid juga membantu untuk meningkatkan sistem imun jika diambil dengan jumlah yang sebetulnya. Kalau kita biasa dengar PUFA, polyunsaturated fatty acid, omega 3 yang DHA, EPA, dan ini adalah makanan-makanan ataupun zat-zat yang boleh membantu meningkatkan sistem imuniti. Dan yang tadi satu yang agak penting juga adalah pengambilan antioksidan yang mencukupi. Dia menghalang radikal bebas yang terhasil dalam tubuh badan kita, yang mana radikal bebas ini merosakkan sel-sel dalam tubuh. Jadi banyak makanan yang tinggi dengan antioksidan, antaranya adalah fitonutrien. Fitonutrien merupakan nutrien pada tumbuhan. Jadi disarankan untuk kita ambil banyak antioksidan yang ada fitonutrien ini untuk pastikan badan kita lebih kuat, yang mana dapat menghalang radikal bebas terbentuk dalam tubuh badan kita. Jadi saranan yang paling mudah untuk kita dapat fitonutrien ini, ada banyak nama tapi saya tak nak sebut nama-nama tersebut. Kita fokus kepada salah satu cara adalah pengambilan sumber sayur-sayuran dan sumber buah-buahan. Rainbow colors, kita fokus kepada rainbow colors atau 5 color untuk kita dapatkan fitonutrien daripada color yang berbeza. Kita fokus kepada sayur-sayuran atau buah-buahan yang warna putih, iaitu kita ada bawang, kita ada bawang putih, kita ada potato, kita ada pear. Kita dapat fitonutrien daripada makanan berwarna putih. Kita ada yang warna merah, kita ada kita punya apple warna merah, kita ada tembikai berwarna merah, kita ada cili bengalu yang warna merah. Itu antara makanan yang ada fitonutrients. Kemudian warna hijau. Hijau ni senang je sebenarnya sebab kita banyak range of makanan yang warna hijau, green leafy veggie. Kita ada buah-buah yang warna hijau, ada banyak phytonutrients yang warna hijau di situ. Kemudian kita ada warna yellow, kuning ataupun orange, buah orange, papaya ataupun betik. Dan yang color terakhir adalah color purple. Kita punya brinjal, kita punya grapes, anggur. Itu komponen-komponen ataupun 5 rainbow colors yang kita sarankan supaya semua orang ambil 5 combination colors tersebut untuk dapatkan fitonutrien tersebut. Selain daripada itu, makanan yang whole grain, biji rin juga mempunyai fitonutrients, juga mempunyai serat yang tinggi dan juga rendah kalori. Dan yang seterusnya, yang ketiga, untuk mendapatkan fitonutrien juga kita boleh dapatkan daripada sumber protein. Sumber protein tumbuhan. Sumber protein tumbuhan antaranya adalah kumpulan-kumpulan kekacang. Kumpulan-kumpulan kekacang, legumes, yang mana dia merupakan sumber serat yang baik, kalori yang lebih rendah dan juga mempunyai protein yang mencukupi. Jadi itu antara makanan-makanan yang kita boleh fokuskan untuk kita pastikan no superfood, tak ada yang mana yang paling baik, tapi ia complement each other. Kita pastikan dapat semuanya supaya kita dapat tingkatkan sistem imun kita. Jumpa sebentar lagi untuk kupasan yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau tadi kita dah tahu komponen-komponen makanan yang boleh meningkatkan sistem imuniti, tetapi sebenarnya semua ini adalah bergabung untuk meningkatkan imun sistem dalam badan, dan tiada satu pemakanan yang bertindak sebagai ajaib ataupun peluru ajaib untuk meningkatkan sistem imun. Kita perlu pastikan kita mengamalkan secara keseluruhan berdasarkan kita dah tahu tadi antara makanan-makanan yang betul dari meningkatkan sistem imun, tapi dia
berkomplement kepada each other dengan pengambilan probiotik, bakteria yang baik, pengambilan asid lemak daripada sumber tumbuhan dan juga sumber haiwan, pengambilan protein yang pelbagai. Jadi kita kena pastikan pada setiap hari pemakanan yang sihat dan seimbang itu adalah sangat penting. Kita masih kekalkan keseimbangan untuk pastikan ada semua kumpulan makanan, dan kena pastikan apa yang kita makan itu kita makan secara moderation ataupun secara sederhana. Tak ada satu makanan pun yang kita perlu makan secara berlebihan. Dan kita perlu ambil dengan kuantiti mengikut keperluan tubuh badan kita. Orang dewasa dengan jumlah dewasanya, orang kanak-kanak dengan kuantiti yang sepatutnya, begitu juga dengan warga emas. Jadi setiap individu mempunyai keperluan yang berbeza dan pastikan dia dapat memenuhi keperluan individu tersebut. Dan jangan dilupakan tentang pengambilan air. Pengambilan air yang mencukupi juga penting, yang mana air juga merupakan ejen untuk mengangkut nutrien dalam tubuh badan kita dan selain daripada fungsi-fungsi yang lain. Jadi setiap hari pengambilan air 8 hingga 10 gelas. Kalau lebih banyak berpeluh, mungkin pengambilan airnya menjadi lebih tinggi. Tapi kena pastikan air diambil secara berterusan pada setiap hari. Pada satu-satu masa mungkin 1 hingga 2 gelas pada satu masa, dan cukupkan pengambilan air dan boleh monitor pengambilan air kita sama ada mencukupi ataupun tidak dengan melihat kulit kita kering ataupun tidak, melihat urin ataupun air kecing kita sama ada jernih ataupun tidak, untuk pastikan pengambilan air pada setiap hari mencukupi untuk semua peringkat masyarakat. Dan pada masa yang sama pastikan anda mendapat rehat dan tidur yang mencukupi, yang mana kita memang tahu ini boleh membantu menjaga sistem imun, dia boleh support. Bila kita cukup rehat, kita akan ada sistem imun yang lebih baik, yang lebih kuat. Sebab kalau kita sakit, kita perasan kan, kalau kita sakit kita tak apa, rest, tidur supaya kita cepat recover. Jadi kita perlu rehat yang mencukupi, tidur yang mencukupi supaya badan kita kuat dan sihat. Dan jangan lupakan physical activity ataupun exercise senaman, yang mana ini juga komponen untuk meningkatkan sistem imun. Walaupun kita tahu kita ada pergerakan yang terbatas di negeri-negeri tertentu, kita punya tempoh untuk keluar itu sangat limited. Cuba untuk cari ruang dan masa yang boleh kita lakukan senaman yang mudah-mudah, tapi masih mengamalkan senaman pada setiap hari, sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari, 150 minit seminggu. Jadi mungkin dekat rumah, kalau kita nak buat depan TV bersama dengan anak-anak pun boleh, tak perlu keluar. Kalau kata sekarang dah boleh keluar, mungkin sukan-sukan tertentu. Tapi walau bagaimanapun, dengan berjalan sekalipun dah boleh bantu kita meningkatkan physical activity di rumah. Jadi itu antara kupasan saya untuk COVID-19 dan juga immunity, yang mana kita sarankan untuk pemakanan yang seimbang dan balance untuk semua rakyat Malaysia. Jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Bye!